Apabila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, oleh kerana tuan-tuan kita sibuk hari-hari, surah yang paling hebat sekali dalam Quran ialah suratul Fatihah. Ajaib Fatihah. Allah bagi sehari, sekurang-kurangnya sehari kita baca 17 kali. Kadang-kadang orang ni nak pergi cari bacaan tu, bacaan ini yang luar biasa. Dia lupa bacaan paling hebat sekali dalam Quran ialah suratul Fatihah. Bagi suratul Fatihah itu keajaiban. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah cerita bagaimana dia telah mengubat berbagai penyakit dengan Fatihah saja. Ajaib. Padanya makna yang besar. Tapi oleh kerana hari-hari kita baca Fatihah, kita pun tak fikir dah makna Fatihah. Kita Allahu Akbar, tiba-tiba kita dengar amin. Tu pun kadang-kadang tak ada kita amin untuk imam. Duk fikir pejabat, fikir bini di rumah, pekan nak makan apa malam ni, kita lupa. Sehingga apabila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita tak puji dia sebab kita tidak menghadirkan pujian kepadanya. Tak hadir pujian itu. Kita nak puji Allah, puji ni Allah ni tak semesti dapat rezeki ataupun tak mesti dapat sesuatu. Kita kena bala pun kita puji Allah, kerana Allah itu terpuji, hamid. Allah itu terpuji. Cumanya hak kita duk kata tiap hari sebelum ni tak tahulah Tuhan kata kadang sebab kita puji ke ataupun kita duk sebut tak keringat apa pun tak. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah kata hamidani abdi. Mungkin kita tanya, setiap kali kita salat, setiap kali yang sebut Allah balas. Jangan pula kita fikir Allah nak balas macam mana, banyak ni berjuta-juta ni. Allah Tuhan yang menguasai segala-galanya. Ia berkuasa di atas waktu, atas masa dan atas segala ketetapan. Kemudian kita kata Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang pengasih dan yang Rahim. Perkataan Rahman tak boleh share. Sebab tu kita tak boleh panggil kat orang nama Rahman. Kita kena panggil kat dia Abdur Rahman. Dua nama Allah dan Ar-Rahman tak dikongsi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim, Maha Penyayang, sangat kasih. Rahim boleh kongsi. Kalau kita panggil satu orang nama Rahim, Rahim tak apa, walaupun kadang-kadang dia tak rahim lah sangat, kerana Allah pernah sifatkan Nabi dengan rahim. Wa bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu Nabi itu rauf dan rahim. Dia kesian dan dia sayang. Nabi itu disifat tentang Nabi. Maksud Nabi pun bersifat rahim. Sebab tu kita sebut rahim. Rahim ibu, rahim ibu. Dan Rahman juga ada perkataan yang sama. Sebab itu Al-Quran 114 surah semuanya bermula dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kecuali surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Sebab tu orang tak patut orang tuduh Islam agama pemusuhan, kebencian. Ia agama kasih sayang. Kitabnya tak dibaca, melainkan disebut nama, banyak lagi nama Tuhan, tapi yang dipilih ialah pengasih dan penyayang. Tuhan ini kasih dan sayang. Segala perbincangan tentang agama, sembahyang ke, negara Islam ke, undang-undang Islam ke, hudud ke, apa ke, jika ia keluar menjadi kekerasan, ia menjadi kebengisan, keluar daripada sifat kasih sayang Tuhan, maka ia bukan agama yang diajar oleh Tuhan. Kerana semua agama Tuhan, ayat-ayat Tuhan, semuanya menggambarkan sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi segala perbahasan agama perginya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita baca, Allah akan kata asna alayya abdi, hambaku puji aku. Kemudian kita kata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin,
Tuan-tuan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kita puji. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita rasa sayang dia kepada kita semua. Maliki yaumiddin. Kemudian daripada alam dunia ni dia bawa kita ke akhirat. Maliki yaumiddin. Malik, pemilik, penguasa kepada yaumiddin, hari al-middin, hari jaza, hari pembalasan. Allah ni bukan penguasa hari kiamat je, hari ni pun Allah penguasa juga. Tapi pasal apa dia sebut Maliki yaumiddin? Nak menggambarkan dahsyatnya hari berkenaan. Hari yang mana Allah akan Qadir Rabbul Jalil, akan membalas manusia dengan seadil-adil. Pada hari ini manusia kebanyakannya dinilai berdasarkan pangkat. Nak panggil saya mai sini panggil sahibus samahah lah apa, semua orang bagi. Di sisi Tuhan sama saja hamba Tuhan. Pangkat mufti, imam, syekh, pengarah, siapa saja sama saja. Di sisi Allah hari akhirat Tuhan tak kena hang dulu mufti kau, mufti duduk tempat elok sikit. Dah. Semua orang akan duduk berdasarkan amalan masing-masing. Mungkin orang yang duduk di depan ni dengan penuh nampak hebat orang lain berkelilingnya, dia yang di belakang sekali pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kerana Allah tak tanya pangkat. Mungkin orang yang kelihatan disebut dengan nama-nama yang hebat, dianggap saleh, di sisi Tuhan tidak saleh. Sebab tu kita takut nak sebut orang tu soleh, pergi minta berkat ke orang ni. Yang pentu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang telah disebut oleh Nabi. Hak lain daripada tu kita tak tahu antara hubungan dia dengan Tuhan. Allah yang Maha mengetahui. Maliki yaumiddin. Dalam hidup ini juga kita tak adil. Kadang-kadang ada orang yang bagus, orang nilai dia tak bagus. Kadang-kadang ada orang yang buat baik, dia dizalimi. Ada orang yang zalim, penipu, dia diangkat. Tapi bila kita salat, kita senantiasa ingat Maliki yaumiddin. Kesemua ini akan berakhir apabila berdiri di hadapan mahkamah Tuhan. Setiap orang akan tahu di mana kedudukan dan apa yang telah dia lakukan. Walaupun hari ini mungkin orang dengan kepetahan masing-masing dan kepasihan lidah yang kita ada, semua kita pandai menjawab dan mempertahankan diri itu dan ini. Tetapi pada hari yang setiap tangan dan kaki berkata-kata dan menjawab di hadapan Tuhan, Maliki yaumiddin. Sebab itu orang yang salat, dia tidak akan bunuh diri kecewa. Orang yang salat, dia tak akan peras berpanjangan. Orang zalimi dan seumpamanya, Allahu Akbar, disebut dalam salat dia Maliki yaumiddin. Kita akan jumpa Tuhan. Tuhan akan menentukan apa yang telah kita buat antara kita ini. Bila kita kata tu kata Nabi, qala Allah majjadani abdi. Hambaku itu membesarkanku, mengagungkan. Kemudian kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Inilah kemuncak agama. Agama ini keseluruhannya nak membawa kita kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin, tingkatan tangga-tangga naik orang-orang yang menuju Tuhan di antara tempat-tempat iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Apabila manusia itu dalam hidupnya telah mencapai hanya Allah yang dia pohon, yang dia sembah, dan hanya Allah yang dia harap, maka dia telah benar-benar menjadi hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dalam hidup kita bertarung. Kadang-kadang ada satu masalah, otak kita terfikir nak jumpa tu imam, nak jumpa orang tu, jumpa orang besar, jumpa menteri, jumpa orang berjawatan. Tapi orang salat, bila dia salat, ada je masalah. Perkara pertama terlintas kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta tolong ke Allah dulu. Yang lain makhluk ni sebab saja. Tapi ramai kita minta tolong kat makhluk dulu. Rasa-rasa macam tak boleh, dah tak tahu nak buat apa, baru pula pergi cari Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi, bila kita kata gitu, Allah sebut, hadza baini wa baina 'abdi. Yang ni antara aku dan hamba. Yang ni separuh untukku, iaitu iyyaka na'budu, dan separuh untuk hamba-Ku, wa iyyaka nasta'in. Dia sembah aku dan dia minta tolong aku. Wa li 'abdi ma sa'al. Bagi hamba aku itu apa yang dia minta, maka kita minta kepada apa yang kita minta dia bagi. Orang yang salat minta Allah bagi. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak ringkaskan, saya nak buka soalan, cuma saya nak sebut langsung. Bila kita hidup pada akhir zaman, banyaklah pendapat dan banyaklah kekeliruan di kalangan hidup manusia. Semua manusia ada nafsu dia, semua manusia ada kehendak dia, dan semua manusia nak mempertahankan dirinya. Dalam hadis yang riwayat Abu Daud, Nabi kata, idza ra'aitan syuhan muta' wa hawa muttaba'. Apabila kamu lihat pada akhir syuhan, kebakhilan yang ditaati dan hawa nafsu yang diikuti, fa'alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu berpegang dengan dirimu sendiri. Ini hadis ini ada perbincangan tentang kehidupan ini, tetapi Nabi SAW kata akan berlaku ketika itu. Sebab itu satu orang kena balik pada diri dia balik. Kadang-kadang kita tanya tu imam macam mana, tanya mufti macam mana. Banyak Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak. Bila banyak perselisihan, kita tanya sana, kita tanya sini, tak apa. Kerana Quran kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kamu tak tahu. Tetapi sebelum kita tanya ahli ilmu, kita kena sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi oleh kerana macam saya sebut, saya, tuan-tuan juga mungkin tiap-tiap hari duk sebut benda ni. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita pun tak ingat apa yang kita minta. Tiba-tiba kita sebut saja amin. Kita pun tak teringat apa yang kita aminkan. Idza ammana al-imamu fa aminu. Bila imam amin, kamu pun amin. Kamu amin apa pun kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita doa amin amin. Tak terasa kita minta supaya Allah bagi petunjuk pada kita, hidayah kepada, walaupun kita salat, tapi hidayah ini banyak. Betapa ramai orang yang salat, tapi selepas keluar daripada salat, ia memilih jalan yang salah. Kita heran juga dia sembahyang, tapi kemungkinan semasa dia sebut ihdinas siratal mustaqim, dia terlupa untuk minta benar-benar supaya Allah menunjukkan jalan lurus. Ini bukan tentu orang bawah, mufti, semuanya sama. Sebab hatta Nabi SAW sendiri menyebut, Allahumma ya Rabbul Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkum baina ibad fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allah, wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi, engkaulah yang mengetahui ghaib dan batin, engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus di atas apa yang mereka selisihkan. Kadang-kadang banyak perselisihan kita dalam hidup.
tapi terlupa kita nak minta petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Maka saya ingatkan diri saya yang selalu cuai. Mungkin tuan-tuan boleh tumpang sekaki ingat hal ini. Maka apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita hadirlah perasaan kita minta ke Allah supaya Allah tunjukkan kita ini kepada siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Bukan jalan Tok Syekh, bukan jalan mufti, bukan jalan orang Perlis, bukan jalan orang Kedah, bukan jalan orang Saudi, bukan jalan orang Iraq, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Nabiyin, siddiqin, syuhada, as-salihin, seperti Quran sebut. Para nabi, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar Siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang kau murka. Siapa orang yang kau murka? Ulama sebahagian tafsir sebut Yahudi, tetapi maksudnya siapa? Maksudnya orang yang ada ilmu tapi dia tak ikut jalan ilmu ni. Dia tahu yang benar. Tanya dia yang benar, betul-betul yang benar. Betul-betul macam ni ya, tapi kita buat macam ni ya, dah semua ada buat macam ni. Ataupun betul-betul had no, tapi kita buat macam ni. Ramai Yahudi buat macam tu. Dia tahu Muhammad yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqq wa hum ya'lamun. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi sebahagian di kalangan mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya tahu saja tak cukup untuk mendapat petunjuk. Kena Allah bagi petunjuk, kena minta ke Allah. Ramai orang tahu, tapi ramai orang tahu wajib solat, tak solat. Ramai orang tahu wajib puasa, tak puasa. Ramai orang tahu antara benar dan salah, dia memilih yang salah. Bukan kerana dia tak tahu. Ramai orang alim juga sesat pada zaman. Sebab tu Allah namakan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab, bukan ahlul ghanam, bukan ahlul baqar, bukan ahli kerbau, lembu, peladang. Mereka ni ahlul kitab, orang yang mempunyai kitab, yakni tahu kebenaran kita, tapi mereka sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, tidaklah pula orang-orang yang disesatkan. Kita dah tak tahu, orang lain bagi kita sesat ke atas. Salat membimbing kita. Kita perlukan salat. Bukan perlukan salat, kita perlukan salat yang khusyuk. Sebab tu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sekali lagi, tuan-tuan juga. Banyak hajat kita minta kat Tuhan, tapi mintalah ke Allah, Allah bagilah aku ni termasuk di kalangan orang yang khusyuk dalam salat. Makan, kadang-kadang orang pergi jauh, jom ada satu kedai sedap, orang pergi makan sampai ke Penang, ke mana, lintas bawa pasport PCR kerana nak makan yang sedap. Dalam hidup ini tidak ada hal yang lebih lazat daripada khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika salat, ketika sujud, Allah bagi nikmat. Saya tengok sebahagian orang tuan-tuan yang subuh kan, bukan bagus depan orang main semayang, tapi kadang-kadang tuan-tuan Allah bagi nikmat kita lupa. Sebahagian yang main tu tak lupa lah. Boleh sujud ni nikmat. Aqrabu ma yakun al-abdu min rabbih, sedekat-dekat hamba daripada Tuhannya masa dia sujud. Kadang-kadang kita tengok bila sampai satu keadaan uzur, orang tak dapat sujud. Bukan kerana dia tak mau sujud, dia tak boleh sujud. Ketika itu barangkali dia pun akan tahu nikmatnya sujud. Maka ketika kita ada nikmat, boleh sujud, sujudlah. Bukan kata hak tak sujud tu salah. Allah bagi keuzuran bila dia sakit. Tapi bila boleh letak dahi kita di lantai yang mana dia lebih rendah daripada punggung kita, yang biasanya orang muliakan kepala daripada punggung, lalu kita sebut Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allahu Akbar. Ia satu
Lalu kita minta, ya Allah, bagilah kepada saya ini. Fa'akthirud du'a fis sujud. Banyakkan doa semasa sujud. Nabi kata pada Ali, banyakkan doa masa sujud. Banyakkan doa. Kita berkata, ya Allah, bagilah aku ini. Bagilah aku ini. Kadang-kadang orang ni macam-macam, dia nak pergi sana, dia tanya tak mana tempat mustajab doa. Bagilah kita pergi Mekah. Tapi kita lupa, antara yang mustajab doa semasa kita sujud, ketika kita salat. Ini adalah nikmat. Salat adalah nikmat. Salat adalah segala-galanya dalam hidup ini. Mungkin satu hari kita tak ada nak makan dan tak minum, tapi kita harap kita tetap boleh salat. Sebab itu saya pesan pada orang tua, walaupun masuk hospital ke apa, jangan tinggal salat. Masa kita sihat, kita salat. Bila masuk, kita apalah aku keluar besok aku qada, dia kata. Tak boleh, kena salat. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Dalam hadis Imran bin Husain, Nabi kata. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dan saya buka pada sesi soalan yang saya terus promosikan.